Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan majlis ilmu pada pagi ini dengan sama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Ya Allah, Rabbi yassir wa la tu'assir. Permudahkanlah segala kehidupan kami di atas bumi-Mu ini ya Allah, demi mencari keridhaan-Mu untuk bertemu dengan-Mu di hari akhirat yang kekal abadi. Ya Allah ya Rahman, setiap daripada kami diuji dengan pelbagai ujian, namun setiap ujian itu mudah-mudahan menambahkan lagi keimanan dan ketakwaan kami ya Allah. Jika ada daripada kami ya Allah yang dilanda apa-apa sahaja kesulitan, maka mohon dengan rahmat-Mu di pagi hari ini ya Allah, mudah-mudahan di dalam majlis ilmu ini ya Allah, Kau permudahkan segala urusan kehidupan kami di dunia-Mu ini dengan mendapat pertolongan, dengan mendapat segala keberkatan di sisi-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, insyaAllah kita sambung buku 2 pada pagi ini. Buku surat berapa ya? Sampai mana kita berhenti? Ya, surat 11. Buku 2. Okey, tengok latihan. Boleh nampak tak dekat skrin? Okey, saya besarkan. Tengok latihan yang pertama. Bukan suara. Maknanya isi sana. Okey, tengok latihan. Dia kata, carilah dalam Al-Quran 3 contoh mudhaf dan mudhafun ilaihi. Jadi, dia minta kita supaya kita lebih faham dari rujuk kepada Al-Quran, cari 3 contoh mudhaf dan mudhafun ilaihi. Ini yang pertama. Ya, 3 contoh dia nak mudhafun ilaihi. Yang kedua, 3 contoh jar majrur dari Al-Quran. Ya, kemudian yang ni tak, yang ni dia suruh kita bariskan. Okey, kita pergi kepada Al-Quran sekarang. Ingat, dia nak 3 contoh mudhaf dan mudhaf ilaihi dan 3 contoh jar majrur. Okey, kita pergi kepada Al-Quran insya-Allah. Dia nak jar mudhaf ilaihi. Kita cari jar mana-mana page. Ya. Mudhafun ilaihi. Siapa yang dah cuba cari? Ni, cuba tengok ni, saya dah buka. Tengok Al-Baqarah pada ayat ke-7. Tengok Al-Baqarah ayat yang ke-7. Okey, saya bacakan ayat yang ke-7 ni bagi tahu saya mana mudhafun ilaihi ya. Ingat, mudhafun ilaihi terbagi kepada 2. Pertama dalam bentuk isim dhamir, yang kedua dalam bentuk isim zahir. Ya. Okey, saya sebutkan baca ayat ni, tolong bagi tahu saya. Kalau saya baca, saya bagi tahu, maknanya saya juga yang faham. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim walahum azabun azim. Okey. Pada ayat ke-7 ni ada
mudhaf ilahi. Cuma bagi tahu saya yang mana mudhaf ilahi. Dia nak 3 tadi. Alhamdulillah. Yang pertama ulu bihim. Okey. Saya nak tanya. Ulu bi ni nampak ban di baris bawah kan? Kenapa ban di baris bawah? Kenapa tak baris depan ke, baris atas ke? Jar. Jar. Okey, because pula. Kerana sebelumnya ada huruf jar. Ala ni adalah harfu jar. Lepas harfu jar, sebab tadi dia nak 3 mudhaf ilahi, 3 jar majrur kan? Ya. Okey. Jadi qulubi ni pertama kena ingat qulubi ni sebelum jadi mudhaf dia adalah majrur. Kenapa dia jadi majrur? Kerana didahului oleh harfu jar. Jadi ala qulubihim ni dah 2 dalam 1. Kenapa? Tadi dia nak mudhaf ilahi dan juga jar wa majrur kan? Ya. Jadi ala qulubi adalah pertama, tandakan. Pertama ialah jar wa majrur. Ya, ala harfu jar qulubi majrur. Dan qulubi ni juga kena faham adalah jamak taksir. Please, tulis buat catatan tepi Al-Quran tu. Nanti kita sendiri yang akan lihat di hari akhirat. Betapa apa yang kita buat di dunia ini Allah perlihatkan di hari akhirat. Ya, qulubi jamak taksir kepada kalimah isim mufradnya ialah qalbun. Sifatnya ialah qalbun. Qaf lam ba. Jangan tukar kaf lam ba jadi anjing. Ya, qaf lam ba huruf qaf. Huruf qaf daripada pangkal daun lidah. Qaf lam ba, qalbun seekor anjing. Kalau kalbun seekor anjing. Kalau qalbun hati. So qalbun mufrad. Jamak taksir qulub. Okey, jadi qulubi ni kenapa pada bawah? Kerana didahului oleh harfu jar. Maka selepas harfu jar mesti kalimah isim majrur. Jadi kenapa ini isim majrur bil kasrah? Kerana pada kedudukan jamak taksir. Dan kedudukan jamak taksir dia majrur bil kasrah. Kalau mufradnya apa? Qalbi. Kalau nak kata atas satu hati, ada qalbi. Ya, ada qalbi. Tapi ayat ini merujuk kepada hati. Hati kat jalan raya tu. Itu kalau kita kata hati-hati di jalan raya tu lain, bukan qulub. Ya, jadi qulub boleh jamak taksir. Jamak taksir. Ya, jamak taksir. Jamak. Ya, okey. Jadi pertama tulis ana harfu jar. Ya. Qulub majrur. Jadi jar wa majrur. Dan qulub mudhaf. Im jadi mudhafun ilaihi. Okey, seterusnya wa ataf. Kita dah belajar sebelum. Kalau belum tak apa. Ini wa ni harfu ataf. Ya, harfu ataf. Ala yang kita nak sekarang ni yang buku tu nak ialah jar wa majrur. Jadi ala ni adalah haraf jar. Ala adalah haraf jar. Okey. Lepas haraf jar mesti isim. Lepas haraf jar mesti isim majrur. Jadi sam'i majrur bil kasrah. Ya, sam'i majrur bil kasrah. Okey. Ala harfu jar sam'i majrur. Apa maksud sam'i? Pendengaran. Ya, fi'il madinya sami'a. Tiap-tiap kita sebut sami'allahu liman hamidah. Ya, jadi sam'i ini adalah masdar. Ya, okey. Jadi sam'i ini masdar daripada sami'a yasma'u sam'un. Ini masdar. Kenapa baris bawah? Kerana didahului oleh harfu jar. Didahului oleh harfu jar. Jadi ala sam'i jar majrur. Jar majrur. Kemudian sam'i mudhaf.
him mudhafun ilahi. isim dhamir muttasil. Isim dhamir muttasil ya, yang bersambung dengan isim zahir semestinya menjadi mudhafun ilaihi. Buat catatan, kalau kita jumpa isim zahir bertemu dengan isim dhamir, mesti dia akan jadi mudhafun ilaihi. Mesti. Ini sam'i isim zahir, him isim dhamir. Dua cantuman kalimat isim, maka dia akan jadi mudhafun ilaihi. Ya. Kalau ana qulubihim, ke atas hati-hati mereka. Ada sam'ihim, ke atas pendengaran mereka. Ya, ke atas pendengaran mereka. Ini siapa ni? Golongan yang ingkar perintah Allah. Sebab itulah Allah sebut khatamallah. Allah telah mengunci ataupun menutup ke atas hati-hati mereka dan ke atas pendengaran mereka. Jadi sam'ihim ya mudhafun ilaihi. Jadi kita dah buat dua. Ya, pertama ada qulubihim, ada qulubi jar majrur, qulubi mudhaf, him mudhafun ilaihi. Berarti qulubi ni ada berapa tugas dia? Ada satu ke dua? Dua. Pertama majrur kepada kalimah ada, kemudian mudhaf kepada mudhafun ilaihi kalimah him. Okey, pun begitu juga kepada sam'ihim. Sama. Ada harfu jar, sam'i majrur, kemudian sam'i jadi mudhaf, him jadi mudhafun ilaihi. Okey. Seterusnya wa ada absarihim. Ya, sama juga ada harfu jar. Ya, ada harfu jar, lepas harfu jar mesti isim. Absari majrur bil kasrah. Ya, majrur bil kasrah. Jadi ala harfu jar, absari majrur bil kasrah. Ya. Ni nampak baris bawah ni. Dan ke atas penglihatan. Penglihatan siapa? Him. Mereka. Jadi ala harfu jar, absari majrur bil kasrah. Ya, majrur bil kasrah berarti jar wa majrur. Kemudian absari jadi mudhaf, him jadi mudhafun ilaihi. Jadi kalimah yang sama punya dua peranan, yang mengambil tempat majrur dan mengambil tempat mudhaf. Jelas atau tidak? Dapat? Yang lain semua dapat ikut dengan jelas? Jelas. Jelas insya-Allah. Sangat jelas? Faham betul-betul? Faham Insya- betul-betul? InsyaAllah. Semua sekali yang ikut kelas pagi ni? Ustazah, maksud dia mudhaf itu dia perkataan yang kedua ni bersandar kepada kata pertama. Maksud dia begitu? Ya, betul. Ya, hati ni disandar kepada mereka. Mereka ni siapa? Mereka ni dia. Ha, ni dia merekanya. Siapa mereka tu? Ni yang saya dah highlight ni. Kafaru. Nampak tak ni kafaru? Jadi disandarkan siapa? Him. Ni siapa? Kafaru. Mereka telah engkar. Siapa yang mereka engkar tu orang kafir lah yang tak beriman tu. Okay. Ayat 1 sampai 5 mengenai orang yang beriman. Ya, ni ayat 6, 7 ni untuk orang kafir. Ya, untuk orang kafir. Jadi Allah dah bagi tahu dah. Ya, mereka ni diberi peringatan ke tak diberi peringatan, mereka tetap tidak beriman. Akhirnya Allah murka terhadap mereka, Allah marah terhadap mereka. Ya, Allah tutup pertama apa? Hati. Sebab tu kena jaga hati kita. Jangan sampai hati kita tertutup. Bila hati tertutup, pendengaran juga tertutup. Maksudnya bagilah tazkirah macam mana, nasihat macam mana, dia buat tak dengar juga.
Bila hati dah tertutup, mata nampak tapi buta. Itu orang panggil buta mata, buta hati. Biasa dengar kalimah tu? Buta mata, buta hati. Itu kalau dah marah sangat, kita cakaplah, kamu ni buta mata, buta hati. Na'udzubillahi min zalik. Betul Tuan Najib? Ya, jadi yang disebut him-him ni semua disandar kepada mereka yang telah ingkar perintah Allah. Okey? Dapat semua? Dapat, alhamdulillah. InsyaAllah. Semua ya, bukan seorang berdua. Kalau ada di antara kelas yang ni tak faham, tolong tanya sekarang. Buka mute tu, on kan, bagi tahu. Saya tak faham. Apa yang tadi tak faham kata. Tolong, saya bagi masa seminit. Yang tak jelas, bagi tahu. Saya terangkan balik. Semua jelas ni? Betul ni? Tuan Haji Saripudin. InsyaAllah. Ya. Faham. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, Tuan Haji Saripudin jauh dari Singapura tu faham Jelas. kan ni? Faham Ustazah. Sangat Ustazah, jelas. Jelas. Saya nak tanya. Ya. Mudhaf ni dia boleh bersandar berapa kali? Mudhaf boleh sandar berapa kali? Ya. Okey, mudhaf ni dia boleh sandar 2 kali. Ya, tapi ini taklah, ini sekali je. Nanti kita tengok pada ayat yang lain dia jadi mudhaf, kemudian dia jadi mudhaf ilahi, kemudian dia balik jadi mudhaf. Ada. Okey. Ya, ayat ni sekali je lah. Tapi ayat yang lain ada. Pertama dia jadi mudhaf, kemudian dia jadi mudhaf ilahi, kemudian dia jadi mudhaf balik. Ada. Boleh. Ya. Nanti saya cari ya. Ya. Saya tak tahu. Ha. Okey. Okey. Jelas Tuan Haji, saya nak carikan yang bersandar 2 kali ya. Nanti saya cari. Kalau jumpa ya, tapi memang banyak dalam Quran. Memang banyak dalam Quran. Cumanya nak cari sekarang takut tak jumpa. Mana ya cari tak jumpa. Kalau tak cari jumpa. Tapi dalam Quran memang banyak sandar menyandar lebih daripada sekali. Sekejap ya. Tuan Haji, nanti saya cari minggu depan saya tunjuk boleh? Sebab kalau saya cari sekarang lambat. Nak kejap ya sayang. Tak jumpa. Nanti saya carikanlah ya. Jadi kalau saya nak cari lambat. Baik. Nanti saya cari, saya tunjuk dengan Tuan Haji ya. Baik, terima kasih Ustazah. Saya cari, lepas tu tapi saya tak ada nombor telefon Tuan Haji. Tuan Haji forward kat saya. Nanti saya cari ayat Quran, saya forwardkan ya. Siapa yang bertanya tadi, mesej kat saya. Ya, mesej kat saya. Lepas tu saya bagi ayat Quran yang sandar menyandar dah kali ya. Baik. Tahu nombor telefon saya kan? Ada saja. Ada kan? Dalam grup Ustazah? Kat grup Ada. ada kat grup. Dan grup. Okey, ambil dan grup ya. Ustazah, orang lain nak tahu. Tahu apa dia? Nak belajar lah sandar menyandar. Oh, Masya Allah. Okey, nanti saya cari. Sekarang saya nak cari sandar menyandar yang satu tadi dah jumpa. Maksud saya yang pertama dia jadi mudhaf ilahi, kemudian dia jadi mudhaf balik. Ada.
Dan Quran ada banyak yang jenis macam tu. Cuma sekarang kalau saya nak cari lambat lah. Tak apa. Nanti saya masukkan sekali lah. Saya masukkan sekali dalam grup. Okey, soalan seterusnya. Sekarang soalan yang pertama dah dapat ya. Dia kata carilah dalam Al-Quran 3 contoh mudhaf dan mudhaf ilaihi. 3 contoh jar majrur kita dah settle. Dari surah Al-Baqarah ayat yang ke berapa tadi? 7. Jadi buat tepi nota ayat ke-6 ke ayat berapa tadi? Ayat 6 ya. Buat nota Rifa Al-Baqarah ayat berapa tadi? 6 ke 7 tadi. 7. Buat nota kat tepi ni ya, buat nota Rifa rujuk kepada muka surat berapa tadi? 5 ke berapa muka surat tadi? Ayat surah Al-Baqarah ayat ke berapa tadi? Buat contoh. Tulis sendiri kat buku tu. Kemudian dia kata berilah syakal pada contoh kalimah di bawah ini, jelaskan kedudukannya. Ya, dia suruh bariskan. Oh, dah siap baris ke? Siapa yang baris ni? Ni dah siap berbaris. Patutnya buku ni tak ada baris tau. Ni dah terbaris ni tak apalah. Ya, jadi tengok ni sepatutnya buku ni tak berbaris tau. Tapi ni buku ni dah belajar, jadi orang yang belajar tu dia dah tanda kan. Okey. Jadi kalau dia kata syakal maksudnya bariskan. Maknanya yang tadi kosong tak berbaris. Dia tak buku yang tak berbaris. Itulah. Okey, siapa nak cuba? Yang tak berbaris cuba bacakan. Boleh. Memanglah boleh, dah nampak kat skrin dah. Okey, tengok pertama al-waladu. Al-walad. Okey, al-walad ni mufrad ke musanna ke jamak? Siapa ingat? Mufrad. Mufrad. Apa jamak dia? Apa jamak dia? Walad. Auladu. Al-auladu. Jamak apa tu? Jamak taksir. Ya. Jadi al-walad artinya anak. Ya, seorang anak atau seorang Gimana dekat ni? Okey, alhamdulillah. Ini gambar mana? Ya, dia jauh close dulu. ada. Nampak buku ni ada dia. Akak ada tertekan, pergi suruh ada betulkan. Okey. Akak ada tertekan, pergi balik skrin. Okey. Jadi al-waladu ni di awal kalimah. Bila di awal kalimah isim makrifah jadi apa? Mausuf. Jadi apa? Mausuf. Alah. Ini bukan mausuf. Kalau kalau nak jadi mausuf, di sini mesti ada sifat. Di sini mesti ada Okey. sifat mesti sama dengan mausuf. Ini tak sama. Jadi al-walad ni jadi apa? Awal ayat isim makrifah. Dia jadi apa? Mubtada. Kan kita dah belajar mubtada, banyak kali kita dah belajar mubtada. Salah satu mubtada ialah kalimah yang bermula dengan isim makrifah. Jadi al-waladu adalah kalimah isim di awal ayat dalam bentuk makrifah. Mana tanda makrifah kat sini? Lam. Jadi al-mubtada sebab dia suruh jelaskan kedudukannya. Jadi kedudukannya ialah sebagai mubtada. Jadi dia bariskan al-waladu dan ni mesti baris depan. Kalau dan ni baris atas dan ni baris bawah salah. Kerana mubtada mesti marfu. Catatan banyak-banyak. Mubtada mesti marfu. Ini marfu dengan apa? Marfu bi dhammah. Limaza marfu bi dhammah? Li'annahu ismu mufrad. Ya, bolehkah? Kenapa marfu bi dhammah? Kerana ianya isim mufrad. Okey. Pertama, bariskan dulu sebab dia suruh syakal. Syakal tu bariskan. Al-walad, al-waladu. Bariskan ni alif hamzah wasal ni demi nak membolehkan baca. Kalau kita tak bariskan alif hamzah wasal dengan baris atas,
kita tak boleh baca. Kecuali kalau sebelumnya ada kalimah yang lain. Contoh ada wa, baru kita terus wal walada. Ya, kalau tak ada kita akan bariskan. Al waladu, ni mesti baris depan. Ini mesti baris depan. Kenapa dal ni mesti baris depan? Kenapa dal mesti baris depan? Cuba bagi tahu kenapa dal ni mesti baris depan. Lian isim mufrad. Pertama, dal ni baris depan kerana ia adalah mubtada. Mubtada mesti marfu. Ini dengan apa dia? Marfu bi dhammah. Kenapa marfu bi dhammah? Bahu jawapan dia isim mufrad. Okey, setakat al-waladu ni dapat semua? Dapat. Okey, dapat alhamdulillah. Kita kena walaupun satu kalimah, kita kena perincikan. Perinci. Al-waladu ya ialah mubtada. Kena terangkan pula. Kenapa awal i'rab dia sebagai mubtada? Kenapa mauqifnya sebagai mubtada? Jawapannya isim ma'rifah di awal kalimat, di awal ayat dia marfu bi dhammah. Setiap yang bermula dengan isim ma'rifah di awal ayat marfu, i'rabnya sebagai apa, mauqifnya sebagai mubtada. Ya. Okey, salihun limaza marfu bi dhammah? Huna. Limaza marfu bi dhammah? Kenapa ni marfu dengan dhammah? Khabar. Alhamdulillah. Salihun ialah khabar. Salihun ialah khabar. Dia setiap ada mubtada berkendak kepada khabar. Okey, kenapa kita i'rab dia sebagai khabar? Kerana dia nampak ni. Ya, kalimah isim nakirah selepas isim ma'rifah. Kemudian dia marfu dengan dhammah. Bila datang dalam bentuk nakirah, kemudian pada kedudukan rafa seperti ini, maka tempatnya disebut ialah khabar. Ya, jadi al-waladu salihun, anak itu Anak itu Wali ini boleh i'rab kepada nama, kepada perbuatan. Ya, kalau kita nak i'rab kepada budak tu baik, boleh. Kalau nak i'rab anak itu bernama Soleh juga boleh. Kerana Soleh itu merujuk kepada nama orang. Dan Soleh itu juga merujuk kepada isim fa'il. Salihun, orang yang baik, kan? Okey. Yajlisu. Ini apa benda pula ni? Yajlisu ni. Nun mudhari. Yajlisu. Fi'lun mudhari. Apa dia fi'il madinya? Jalasa. Alhamdulillah. Yajlisu. Ya ni disebut huruf mudhara'ah. Untuk damir apa? Ya ni. Wa. Wa tu muzakkar atau muannas? Muzakkar. Mufrad, musanna, jamak. Wa tu untuk bilangan berapa? Mufrad. Ya, yajlisu berarti dia seorang lelaki sedang duduk. Ya. Dia tu siapa yang duduk tu? Si Salih. Dia duduk kat mana? Fi harfu jar. Ya, fi harfu jar jarin. Ya, fi harfu jar jarin. Al-masjidi di maza bil kasrah huna. Ni sebut apa ni masjid ni? Majrur. Kenapa kita sebut majrur? Kerana didahului oleh huruf jar. Mana huruf jar? Fi. Ya, jadi al-masjidi selepas huruf jar mesti kalimah isim, ditanda isim alif lam. Okay. Kemudian selepas huruf jar dia mesti majrur. Ini majrur dengan apa? Kasrah. Kenapa dia majrur bil kasrah? Kerana dia isim mufrad. Kena jawab sebutir-sebutir. Ya, kalau orang Kelantan kata jawab sebutir-sebutir, dia kata. Ni sebutir-sebutir lah ni. Ya, jadi
al-waladu salihun yajlisu fil masjid. Ya, jadi dia kata anak itu bernama Salih, dia sedang duduk di dalam masjid. Ya, nampak dia tanya, apa kedudukan al-waladu dan al-masjid? Nampak? Ni, dia tanya apa kedudukan al-waladu tadi? Tak. Apa kedudukan al-masjidi? Cuba tengok. Al-waladu ada alif lam. Ya. Nampak? Al-waladu ada alif lam. Tapi dia dekat sini diakhiri dengan dhammah. Ini juga ada alif lam. Tapi diakhiri kasrah. That's why dia tanya, apa kedudukan al-waladu dan apa pula kedudukan al-masjidi? Okay, tadi dah terang al-masjidi pada kedudukan majrur. Al-waladu pada kedudukan al-waladu dia mubtada bi dhamma, marfu bi dhamma. Di sini al-masjidi dia kedudukan majrur bil kasrah. Al-waladu dia sebagai mubtada marfu bi dhamma. Al-masjidi majrur bil kasrah. Okey. Habis. Okey. Boleh kita pergi kepada muka surat 17? Boleh Ustazah, insyaAllah. Okey, banyak conteng-contengnya. Tak apa benda. Okey, habis kita masuk pada tajuk yang sangat-sangat penting. Muhimun jiddan. Muhimun jiddan. Mana muhimun jiddan? Sangat penting. Sangat penting. Okey. Buku ni Tuan Haji tu dia ambil buku yang dah berconteng-conteng. Sepatutnya kalau ada buku yang tak berconteng tu bagus. Tuan Haji nanti forward yang buku 3 dengan buku 4 ya. Tuan Haji Abdul Rahman. Okey, dan. Saya tengah susun balik. And then if can, cakap putih pula tu. Kalau boleh you cari buku yang clear. Bukan buku, this book very bad. So many. Saya dapat daripada ni lah, Minjali. Saya dapat pun. Dapat buku dah berconteng jadi tak nampak bersih. Kalau boleh ada buku yang bersih forward dekat Tuan Haji. Ya. Okey, sekarang kita pergi pada tajuk yang sangat penting. Ya, tajuk yang paling banyak di dalam Al-Quran. Tajuk ni sangat penting. Kenapa? Tajuk ni tajuk pula. Dhamir ni dia pergi seluruh alam. Dhamir ni dia pergi ke mana? Seluruh alam. Ya, kenapa dia pergi seluruh alam? Sebab dhamir ni dia boleh bertemu dengan sebelumnya huruf jar. Dhamir ni dia boleh bertemu sebelumnya isim. Dhamir ni dia boleh bertemu sebelumnya fi'il. Tiga-tiga dia boleh rangkum bersih. Sebelumnya huruf jar dia boleh masuk. Sebelumnya isim dia boleh masuk. Sebelumnya fi'il dia boleh masuk. Mana ada kalimah lain boleh masuk semua? Kecuali dhamir. Kecuali dhamir. Jadi benda yang sangat penting kalau tak kenal dhamir Allah. Saya bagi satu je. Kita tengok dalam surah Al-Baqarah. Ada satu ayat namanya ayatul kursi. Nanti tengok ayatul kursi. Kalimah Allah ada satu saja. Kalimah Allah ada satu. Selebihnya semua guna apa? Dhamir. Ya, selebihnya semua kena diganti dengan dhamir. Okey. Sekarang kalau nanti balik tengok muka surat, kalau saya tak silap ayat kursi muka surat 42. Kalau saya tak silap lah tengok. Ya, tengok satu je kalimah Allah. Selepas kalimah Allah tu semua dia guna dhamir yang kata ganti nama bagi Allah. Okey. Sekarang kita tengok apa itu dhamir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pembahasan berikutnya mengenai ilmu sorof. Apa ni? Ilmu sorof. Kalau kita sebut nahu, dia cerita tentang baris terakhir bagi setiap kalimat. Kalau nahu, apa dia itu nahu? Menceritakan setiap baris bagi setiap kalimat. Contoh,
Tadi al-waladu, dal baris depan. Ya, baris depan ni cerita tentang nahwu. Salihun ni baris depan, cerita tentang nahwu. Yajlisu, sin baris depan, ni cerita tentang nahwu. Okey, ni semua di hujung ni adalah mencerita tentang nahwu. Okey, sekarang kita pergi kepada cerita tentang apa? Lebih lanjut, kita belajar tentang ilmu saraf. Ya, menceritakan tentang kalimah. Perubahan kalimah itu disebut apa dia? Saraf. Ya, disebut apa? Saraf. Guna, jadi domir ini sangat penting. Apa kegunaan domir? Tengok dia kata. Guna mengetahui bentuk-bentuk kalimat. Jadi kalau ilmu saraf ni belajar untuk apa? Ya, dia ibu dengan ayah. Ibu dengan ayah. Kita belajar nahwu saraf ni, diorang kata belajar ilmu ibu dan bapa. Ilmu keibuan dan ilmu kebapaan yang sangat penting. Okey, jadi sekarang kita masuk lebih lanjut dan mungkin agak lebih susah sikit, tak banyak pun susahnya sikit je. Ya, mengenai bentuk-bentuk kalimat. Jadi lepas ni kalau orang tanya, saraf tu apa? Saraf itu ialah perubahan mengenai bentuk-bentuk kalimah. Bukan baris Kak, kalimah. Kalau baris ialah nahwu. Ya, kalau baris cerita tentang nahwu. Ini cerita tentang perubahan kalimah. Kalimah ialah perkataan. Contoh daripada kalimah fa'ala jadi yaf'ilu, ya, jadi fi'lan, jadi if'adun dan sebagainya itu ialah ilmu saraf. Ya, itu ialah ilmu saraf. Baiklah, kita mulai dengan domir dia kata. Nak belajar ilmu saraf ni dibagi tahu dulu benda yang sangat penting. Apa dia yang sangat penting itu? Namanya domir. Mana domir? Domir ialah kata ganti nama. Ya, domirun tu cakap Arab. Di Melayu ya berarti kata ganti nama. Domir adalah kata ganti. Ya, domir itu ialah apa? Kata ganti nama. Ya, kata ganti nama terbahagi kepada tiga. Iaitu yang pertama disebut kata ganti nama orang pertama. Kata ganti nama orang yang pertama ni tak banyak. Cuma ada dua yang disebut al-mutakallimu. Ya, al-mutakallimu. Nanti kita akan pergi ke situ. Yang mana al-mutakallimu tu cuma dua. Ana wa nahnu. Ana saya. Nahnu ka kami. Kemudian kata ganti nama kedua. Ada berapa kata ganti nama kedua? 6. Ada 6. Ya, kata ganti nama kedua ni disebut al-mukhatab. Ya, al-mukhatab. Jadi kata ganti nama kedua ini bermula dengan kalimah kamu. Kalau kata ganti nama yang pertama bermula dengan saya dan kami. Ana wa nahnu. Kata ganti nama kedua mesti bermula dengan kamu. Kamu seorang lelaki, kamu berdua, kamu bertiga. Dan tukar kepada perempuan. Kamu seorang perempuan, kamu dua orang perempuan dan kamu semua perempuan. So, mesti bermula dengan kalimah kamu. Sebab itu untuk kata ganti nama kedua mesti bermula dengan terjemahannya kamu. Okey, ada berapa? Ada 6. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antun. Nah, semua dah hafal, saya tahu. Yang dalam kelas ni semua dah kata alhamdulillah kami dah pandai. Alhamdulillah. Ya, jadi ingat domir tak bukannya susah sangat. Dalam masa 2 minit boleh hafal. Ya. Dan terakhir kata ganti nama ketiga disebut al-ghaibu. Ini sebenarnya ulang kaji je, dulu dah belajar kan. Kata ganti nama ketiga disebut al-ghaibu. Alif lam ghain alif hamzah ba. Al-ghaibu kata ganti nama ketiga. Siapa yang tak kenal domir bernasib malanglah dia. Kenapa? Baca Quran tak kenal-kenal. Ya. Yang domir ni dia boleh masuk segenap Adam. Kenapa boleh masuk segenap Adam? Sebab dia boleh masuk kepada huruf
dia boleh masuk kepada isim, dia boleh masuk kepada fi'il. Maknanya dia boleh masuk semua. Ya, contoh saya nak kata dia boleh masuk pada isim. Nampak kalimah huwa. Sebelumnya ada doa, ada kalimah, ada harf jar. Huwa ni bila masuk kepada isim dia ada fihi, fihima, fihum, fihim. Masuk kepada ada, adaihi, adaihima, adaihim. Nampak tu? Ya, jadi dia boleh masuk kepada semua. Dengan sebelumnya huruf dia boleh, sebelumnya isim boleh, sebelumnya fi'il juga dia boleh. Okey, jadi dia kata domir ada 3. Pertama, kedua, ketiga. Pertama al-mutakallimu. Nanti saya tulis satu-satu ya. Yang kedua al-mukhatabu. Yang ketiga al-ghaibu. Ya, nanti saya tulis, jangan takut. Itu saya bagi penerangan je. Nanti Allah terangkan pada kita. So 2, 6, 6. Sekali 2, 6, 6. Jangan ambil nombor magnum pula. Ya, kita belajar untuk celik hati, bukan buta hati. Ingat? Kita belajar untuk celikkan hati kita. Ya, jadi celikkan hati kita bila kita memahami Al-Quran. Jadi domir dia punya formula 2, 6, 6. 2 mutakallim, 6 al-mukhatab, 6 al-ghaib. Okey, so total sekali, semua sekali ialah 14 bentuk ataupun 14 tasrif. Okey, yang tadi Umi ibu nak tanya password dia dah okey dah. Okey, cucu dah pula. Nanti dah call, dia dah call, dia tak angkat. Tak tahu dah dapat password. Okey, boleh je. Okey. Okey, sekarang kita masuk kepada ni domir untuk al-ghaibu. Ya, untuk apa? Al-ghaibu, yang gaib, yang tak nampak. Bila tak nampak kita sebut dia dan mereka. Ya, ni buku ni dah penuh dengan conteng, jadi saya nak menconteng pun jadi pening. Okey, dia dan mereka. Okey, saya tak nak guna yang ni. Saya nak guna, saya tulis sendiri. Boleh tak? Supaya nampak lebih clear. Okey. Saya tutup yang ni, saya pakai whiteboard. Okay. So sekarang kita pergi guna whiteboard. Kita tengok pergi belajar domir. Ya, domir ada berapa tadi? 14. Ya. Domir ada 14. Domirun, kata ganti nama. Ya, kata apa pula itu. Ya, domirun artinya kata ganti nama. Semua boleh tulis Jawi ya. Ya, kata ganti nama. So kata ganti nama yang wajib kita tahu ada 14. Daripada 14 ni kita pecah 3. Yang pertama kita sebut al-mutakallimu. Kemudian dulu nanti kita huraikan satu-satu. Al-mutakallimu. Al-mutakallimu. Apa maksud al-mutakallimu? Al-mutakallimu disebut pekata ataupun orang pertama, ya, ataupun disebut kata ganti nama yang pertama. Al-mutakallimu ialah kata ganti nama yang pertama, ya, kata ganti ganti. Nampak ke tulisan ni? Kata ganti nama yang pertama. Bukan anakku yang pertama ataupun isteriku yang pertama. Ini kata ganti nama yang pertama. Okey, kata ganti nama yang pertama ni sikit aja. Ya, cuma ada berapa? 2 sahaja. Ya, 2 sahaja.
Apa dia kata ganti nama yang pertama? Dengan dan Anak. Baik. Nahnu. Ayat 5. Yang kedua, Imam. No. Yang kedua, nahnu. Ya. Jadi kata ganti nama yang pertama ada berapa? 2. Ana, nahnu. Kata ganti nama yang pertama dalam bahasa Arab disebut dengan kalimah apa? Mutakalimu. Al-mutakalimu. Sebut sama-sama. Dalam hati pun tak apa. Sebut tanpa suara pun tak apa. Mutakalimu. Kalimu artinya kata ganti nama yang pertama. Tasrifnya cuma ada dua. Ana, nahnu. Ana memberi maksud saya. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Sama. Ana. Nahnu. Kami. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Kita sebut nahnu. Nahnu. Ya, nahnu ni bilangan ni berapa? 2 orang pun dah boleh guna nahnu. Nahnu. Ya, 2 orang dah boleh guna kalimah nahnu. Seorang jangan guna nahnu. Kalau seorang guna kalimah ana. Ya, ana. Ana mudarris. Kalau lelaki. Ana mudarrisatun. Kalau perempuan. Nahnu. Nahnu ni merujuk kepada ramai. Nahnu muslimun. Ya, kami semua orang-orang Islam. Okey. Ana, saya. Tak kira lelaki, tak kira perempuan, kita sebut ana. Nahnu, kami. Tak kira lelaki, tak kira perempuan, kita sebut saya. Okey, sekarang saya detailkan lebih lanjut supaya lebih mudah dapat. Okey, sekarang tengok hati-hati dan dengar betul-betul. Saya pecahkan untuk lebih laju sebab usia, faktor usia. Takut lambat lagi susah. Okey, ana adalah isim domir munfasil. Ana ini adalah domir. Kalau disebut ana, dia dalam bentuk isim domir munfasil. Dia kata ganti nama yang tidak bersambung. Tadi saya duk kata macam cakap aku pula. Ya. Tadi saya bagi tahu domir dia boleh bersambung dengan huruf jar. Tadi saya cakap macam tu kan? Domir boleh bersambung dengan isim zahir. Dan saya bagi tahu domir boleh bersambung dengan fi'il. So jangan lari maksudnya saya nak bagi tahu fokus 100%. Kalimah ana ini dia tidak bersambung dengan apa-apa kalimah, maka ditulis dengan ana. Sekiranya dia nak bersambung dengan kalimah yang lain, maka kalau dia bersambung dengan kalimah, contoh sebelumnya ada huruf dan disebut harfu jarrin. Harfu jarrin. Tahu kan harfu jarrin? Yang basicnya ada 8. Kan? Sekarang kalau sebelumnya nak bagi tahu ada satu kalimah huruf jar. Kemudian nak bersambung dengan domir ana. Maka ana ni tak boleh dengan kalimah ana. Contoh nak bagi tahu pada saya ataupun ke atas saya. Ya, ke atas saya ataupun kepada saya. Ya. Kalau kita nak sebut ke atas saya atau kepada saya dengan satu huruf jar, kalimahnya ialah ala. Ala ni disebut harfu jar. Kita dah belajar huruf jar kan? Ya. Ala ni adalah salah satu daripada harfu jar. Maka ala ini apabila nak bersambung dengan domir ana, tak boleh tulis ala ana.
Maka kalimah ana ini, huruf ana ni, ya, domir ana ini mesti ditukar daripada domir munfasil kepada domir muttasil. Bila dia nak jadi domir muttasil yang bertemu dengan harfu jar, maka ana ini akan bertukar menjadi huruf Ya. ya. Dia jadi huruf apa? Ya. Ya. Ya, huruf ya. Okey, kalau nak bagi tahu ke atasku ataupun kepadaku. Jadi kita tulis macam mana? Ni huruf jar. Jadi ini dah ada ya ni, ya maksurah ni. Ya. Okey, kita tulis macam mana? Ni ya yang pertama jumpa ya yang kedua. Okey, sekarang tak boleh tulis ala ana sebab anda ni huruf jar nak bersambung dengan domir. Bila nak sambung dengan domir, yang domir itu asalnya ana, mesti ditukar daripada ana kepada ya. Ya, mesti ditukar kepada ya. Sekarang ini ya yang pertama sambung dengan ya yang kedua. Kaedah Al-Quran, bila pertemuan dua huruf yang sama di dalam satu kalimah, maka huruf yang pertama itu digugurkan. Digantikan dengan huruf apa? Sabdu. Sabdu. Maka biasa tak jumpa ayat Quran ada ya? Biasa alaiya. Biasa. Maka kalau jumpa dengan Quran ada ya, itu berarti berapa kalimah? Dua. Berarti yang pertama adalah harfu jar, yang kedua adalah domir muttasil yang asalnya kalimahnya ialah ana. Maka kalau disebut alayya artinya jar majrur. Jar majrur. Ya. Jarnya apa dia? Ala. Ala. Majrurnya apa? Ya. 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 Jadi selalu kita sebut majrur dengan baris bawah. Yang di sini oleh kerana pertemuan dua huruf, dia tak boleh tulis alayyi. Ya, dia akan jadi Alaiya. Okey, ada tak pertanyaan? Kalau ada, silakan. Dapat yang ni pun dah dapat ilmu yang sangat baik untuk mendalami Al-Quran. Ada nak tanya sebelum? Okey. Saya terang sekali lagi. Ya, saya terang sekali lagi. Boleh tak saya padam al-mutakallim ni? Boleh. Boleh. Semua dah salin betul-betul? Ya. Dah, ya. Okey, saya tulis semula untuk nampak lebih jelas. Kalau ana ini disebut domir munfasil. Domir munfasil. Apa maksud munfasilun? Ini domirun munfasilun. Apa maksud domirun munfasilun? Kata ganti nama yang yang tidak bersambung. Ya, dia ni bersambung ke dengan kalimah lain? Tidak. Dia duduk sendirian. Jadi munfasil berarti dia duduk sendirian. Ana dia tak campur dengan kalimah lain. Dia duduk satu kalimah je, ana. Ana dia disebut apa dia? Domir. Domir saya nak ajar semua tu takut pening pula. Ya, jadi untuk pagi ni cukup kalau kita kenal domir munfasil, domir muttasil. Sekarang daripada ana ni, kalau ana dia tak boleh bersambung dengan apa-apa kalimah. Dia duduk sendirian je. Kalau abang bising lah bang. Dia buat untuk bini dia lah. Ana bila nak bersambung dengan kalimah yang lain, sama ada dia nak bersambung dengan haraf jar atau dia nak bersambung dengan isim yang lain atau nak bersambung dengan fi'il, dia kena tukar. Kalau dia bertemu dengan haraf jar, dia kena tukar dengan huruf apa tadi? Ya. Dia kena tukar dengan huruf ya. Bila dah jadi ya, disebut domir apa?
Tasil. Domer Domer Muttasil. tasil. ni domer muttasil. Ni disebut domer muttasil. Ini disebut domer muttasil. Okey. Sekarang tolong tulis bahasa Malaysia. Domer munfasil artinya domer yang tidak bersambung. Domer yang terpisah. Kalau disebut domer muttasil artinya domer yang bersambung. Domer yang bersambung. Okey, tulis sendirilah. Domer munfasil, domer yang terpisah, domer muttasil, domer yang bersambung. Okey, jadi kalau tak bersambung kita tulis ana. Kita tulis apa? Ana. Kalau bersambung kita tulis ya. Jadi ya ni tak boleh duduk sebiji macam ni. Ya, tak boleh biarkan dia seorang-seorang yang macam ni. Tak boleh. Ya, kalau dia nak tulis ya, sebelumnya mesti salah satunya ialah sebelumnya ada huruf jar. Ya, ada huruf jar atau kalimah isim. Ya, sekarang contoh. Ya, saya sebut tadi. Ya, contoh saya ambil lagi contoh. Ya, selain daripada ada, kita ambil contoh yang kedua. Li. Ya, contoh yang kedua huruf jarnya apa? Li. Ya, contoh huruf jar yang kedua ialah li. Ini huruf jar walaupun satu huruf, tapi bila dia berbaris di bawah kita sebut harfu jarrin. Kalau sekadar lam, ya, kalau lam biduni harkat tanpa baris, ya, kita sebut huruf hijaiyah. Kalau lam ni tak ada baris, kita sebut huruf hijaiyah. Bila lam ni kita letak baris bawah atau baris atas, kita sebut dia huruf apa? Harf jar ataupun disebut harfu jarrin. Boleh? Boleh. Karena huruf lam yang berbaris bawah ini bersambung dengan domir ana. Bersambung dengan domir ana. Okey, boleh tak kita tulis li ana? Tak boleh. Okey, ana ni tadi kena tukar dengan huruf apa? Ya. Okey, sekarang buat dalam bracket ya. Okey, sekarang kita sambung. Bila kita sambung bunyinya apa? Li. Dua harakat. Kalau kita baca tajwid ya ni jadi ya huruf mad. Ya, ya huruf apa? Ya huruf mad. Jadi li ni dua huruf tapi dua huruf yang memberi pengertian li harfu jar, ya ni dipanggil majrur. Dan ya ni asalnya domir munfasil yang telah bertukar menjadi domir muttasil. Ya, jadi li ni disebut jar majrur. Dua huruf disebut jar majrur. Li harfu jar, ana ni bila bersambung tukar dengan ya ni disebut majrur. Okey, setakat tu faham tak? Setakat tu faham tak? InsyaAllah Ustazah faham. Ada yang tak faham tolong tanya sekarang. Kita ambil contoh yang kedua. Bukan contoh kedua. Domir yang kedua. Daripada domir kata ganti nama yang pertama. Yang kedua apa? Nahnu. Nahnu. Ya, ni yang pertama. Yang kedua nahnu. Apa maksud nahnu? Kami. Kami ni nak guna berapa ramai? Lebih dari 2 orang. 2 orang. Dan lebih. Tak kira lah lebihnya berapa, semua boleh gunakan kami. Ya, 2 orang ke atas. Okey. Nahnu ni adalah domir munfasil.
Ingat, nahnu ni domir apa? Munfasil. Kan terbalik munfasil dengan mutasil tu ya. Ya. Nahnu bila dengan huruf nun fa yang berpisah. Kalau minta yang bersambung. Kita ingat tajwid. Tajwid ada mad jaiz, ada mad wajib, kan? Kalau mad jaiz artinya ya, iaitu apabila huruf mad berpisah dengan hamzah dalam dua kalimah. Ingat yang tu. Okay, jadi kalau kita sebut domir munfasil artinya dia tak boleh bersambung dengan kalimah yang lain. Kalau kita sebut domir muttasil, dia mesti bersambung dengan kalimah lain sebelumnya. Okey. Nahnu ialah domir munfasil. Kalau nak jadi domir muttasil, dia kena tukar dengan na. Okey, na. Nampak kan? Nahnu domir munfasil. Na domir muttasil. Ingat, kalau na ni tak boleh duduk sendirian. Dia mesti cari kawan sebelumnya. Sebelum na ni mesti ada kalimah. Dia tak boleh tiba-tiba na, tak boleh. Kalau nahnu, ya, dia boleh duduk sendirian. Maksudnya dia tak payah, sebelumnya tak payah ada apa-apa kalimah. Dia boleh sendirian. Tapi kalau na, sebelumnya mesti ada kalimah. Okey, sebelumnya mesti ada kalimah. Maksudnya tak kira lah dari sebelumnya harfu jar ke, isim zahir ke, fi'il ke, boleh sebelumnya. Maksudnya dia sebelum na ni boleh dimasuki kalimah lain. Okey, sekali lagi, nahnu ialah domir munfasil, na adalah domir muttasil. Ingat, bila guna kalimah na, dia tak boleh kita buat na sendirian macam ni. Na macam ni tak boleh. Na ni mesti sebelumnya ada kalimah. Sama ada didahului huruf jar, sama ada didahului oleh isim zahir, atau didahului oleh fi'il. Sebab kita cuma nak bayar 3 je. Iaitu apa dia? Isim, fi'il, huruf. Betul kan? Jadi sebelum na ni mesti ada salah satu daripada sama ada isim atau fi'il atau huruf. Huruf ni ialah huruf jar. Huruf ni ialah huruf apa? Huruf jar. Okey. Sekarang kita baru belajar nak jumpa apa tadi? Kita sambung dengan huruf jar. Ya, kita sambung dengan huruf jar. Tadi kita contoh yang pertama kita ambil ala. Betul kan? Okey. Kalau ala dia nak jumpa dengan nahnu kena sambung tukar jadi na. Kita sambung dengan nahnu. Nahnu ni kena tukar jadikan na. Jadi bila sambung jadi bunyi macam mana? Alaina. Yang ni jangan dibiarkan tanpa titik. Ya, jangan tanpa titik. Bila nak sambung kena letak titik. Jadi bunyinya apa? Alaina. 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 Mak mana alaina? Ke atas kami. Ke atas kami. Okey, ala harfu jar, na majrur. Na ialah majrur. Jadi kita sebut alaina jar majrur. Ya, alaina jar majrur. Ya, jadi majrur dengan apa? Majrur dengan isim domir. Okey, boleh faham ke? InsyaAllah. Okey. Sekarang saya baru ambil 2 sahaja, iaitu yang disebut al-mutakallimu, iaitu ana wa nahnu. Ya, ana dan nahnu kalau tidak bersambung kita sebut domir munfasil. Apabila kita nak sambung, kita kena tukar ana jadi ya, nahnu jadi na. Baru kita sambungkan sama ada sebelumnya huruf atau isim atau fi'il. Boleh? Boleh? Okey. Sekarang saya ambil contoh yang kedua.
Saya ambil contoh yang kedua. Kalau tadi kita sebelumnya huruf, sekarang kita ambil isim. Aku 10 ke? Masya Allah. Yes, ala harfu jar na majrur. Ke atas kami. Ma mana alaina? Ke atas kami. Boleh juga diterjemahkan kepada kami. Ya. Okey, saya ambil contoh kedua sebelum saya berhenti sebab saya ada kelas. Ya. Sebelum saya berhenti, saya ambil contoh. Kalau tadi domir bertemu dengan huruf. Sekarang saya ambil contoh isim bertemu dengan domir. Isim bertemu dengan apa dia? Domir. Siapa tak faham tolong tanya. Kalau diam, rugi. Rugi sebab inilah yang kita nak pelajari di dalam Al-Quran. Dhamirun. Ya, isim bertemu domir. Bila isim bertemu domir, ingat, domir yang boleh bersambung dengan isim ini hanya domir. Domir apa? Muttasil. Ingat, mad wajib muttasil. Kalau mad wajib muttasil, mesti huruf mad bertemu hamzah dalam satu kalimah. Muttasilun. Ya, ingat, domir yang boleh bersambung ialah dipanggil domir muttasil. Okay, sama juga kita ambil dua saja, ana dengan nahnu. Ya. Kalau ana dia jadi ya. Kalau nahnu dia jadi na. Ingat jangan lupa-lupa. Kita belajar tak banyak-banyak tapi biar jelas. Ya. Kalau nahnu tukar jadi na. Kalau ya dia ana tukar jadi ya. Okey. Sekarang kita ambil kalimah isim. Kita ambil satu kalimah isim nak sambung dengan ana atau nahnu. Okey. Saya pegang pen. Saya pegang pen. Nampak pen ni pen digital Tuan Haji bagi kat saya. Ni untuk mengajar banyak pahala dia. Ya, pahala yang paling banyak sebab saya guna setiap hari banyak kelas. Dan saya guna pen ni mengalir dia. Jadi Tuan Haji besok sebab masuk syurga guna sebab bagi saya pen. Ya, Tuan Haji masuk syurga insya-Allah sebab bagi saya pen. Dan pen ni saya gunakan dengan ayat-ayat Quran dan hadis. Amin. Jadi untunglah yang pandai menggunakan menginfakkan untuk jariah yang mengalir setiap hari. Ya, ana tukar jadi ya, nahnu tukar jadi na. Kita ambil satu kalimah isim. Okey, tolong ingat bila nak sambung domir buat nota kat sini. Itu pun saya dah bagi tahu. Bila nak sambung dengan domir tak boleh dalam bentuk isim makrifah. Ingat, buat nota. Bila nak sambung dengan domir tak boleh bermula dengan isim makrifah. Maknanya tak boleh kalimah tu bermula dengan alif lam. Kenapa tak boleh mula dengan alif lam? Kerana alif lam tu isim makrifah. Domir juga isim makrifah. Dia tak boleh bertemu makrifah dengan makrifah. Dia bertemu makrifah dengan makrifah. Ya. Okey, sekarang ingat bila nak sambung dengan domir mesti mula dengan nakirah. Jadi tak boleh mula dengan alif lam. Itu benda yang sangat penting. Kalau ada yang mula dengan alif lam itu kesalahan besar dari segi pengajian bahasa Arab sebab tak faham. Ya. Buatlah nota. Mula dengan isim makrifah. Ya, hanya boleh mula dengan isim nakirah. Kenapa? Sebab alif lam itu ialah makrifah. Kesemua domir adalah makrifah. Dia tak boleh makrifah dengan makrifah. Yang kedua, bila isim bertemu dengan isim disebut mudhafun ilaihi. Okey, sekarang saya kata tadi ada pen. Tangan saya ada pen. Apa? Ini ada pen ni. Okey, pen al-qalam. Ialah al-qalam. Jangan bising.
Al-qalamu. Ini kat atas. Al-qalamu. Apa maksud al-qalamu? Apa maksud al-qalamu? Sebuah itu. Sebatang pen. Ya, sebatang pen. Okey, sekarang nak sambung dengan domir ana. Okey, pertama sekali al-qalamu ni kena tukar jadi apa? Majrur al-qalami. Jadi qalam tak, pertama sekali al-qalamu ni jadikan dia isim nakirah. Ya, jadi isim nakirah. Bila dah tak jadi isim nakirah, tinggal Kalau ini. Maksudnya daripada al-qalamu kita keluarkan alif lam, dia jadi qalam. qalamu. Qalam. Pada alif lam kan? Okey. Kemudian ana mesti sambung tukar kepada ya. Nampak tak step by step ni? Nampak ke tak nampak ni? Nampak Ustaz. Nampak? Nampak. Tak nampak, tak lama lagi. Qalamu, kita keluarkan alif lam, tinggal qalamu. Ana kena tukarkan jadi ya. Ya. Okey. Yang ni mesti merujuk kepada tajwid. Ya. Jadi bila merujuk kepada tajwid, sebelum huruf ya dia tukar baris apa? Baris bawah. Awal. Jadi qalamu ni tukar kepada qalami. Qalami. Baru boleh sambung kepada qalami. Ya. Qalami. Mana qalami? Ya. Pen saya. Okey, pen saya. Jadi semua domir yang semua yang nak bersambung dengan isim domir tidak boleh dalam bentuk isim ma'rifah. Domir kena tukar jadi domir muttasil. Boleh? Tak boleh domir munfasil. Orang tak akan baca qalamu ana. Gelak orang Arab. Apa awak cakap? Okey, ini yang pertama dah dapat qalami pen saya. Yang kedua, tadi nahnu kan? Okey, sama juga. Ya, asalnya al-qalamu bersambung dengan domir nahnu. Ini step pertama yang kita kena tukar kan. Al-qalamu dia kena keluarkan alif lam kan? Ya. Bila dia dah keluarkan alif lam, dia jadi apa? Qalamu. Dia jadi qalamu. Okey. Nahnu bila nak sambung dia jadi apa? Nah. Nah. Okey, sekarang baru kita sambung. Qalamuna. 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 Ya. Mana qalamuna? Pen kami. Pen kami. Okey? Pen kami. Bila dua kalimah isim zahir bersambung dengan isim domir, mesti jadi mudhaf mudhafun ilaihi. Qalamu ada alif lam? Ada tanwin? Tak ada. Yang menghilangkan tanda tanwin, tanda isim, namanya ialah Nah, ni jadi apa? Sadar dan menyandar. Ya, pen siapa? Pen kami. Pen kami. Ya, apa? Qalamuna pen. Pen siapa? Pen kami. Pen kami. Dah jadi satu kalimah yang jelas. Qalamuna mudhaf ilaihi atau nak senang sebut idhafah. Okey, boleh jelas tak ni? Dapat tak?
Sama. Qalami ni pun sama. Qalami ni mudhaf, yani mudhafun ilaihi. Sama. Sandar sama. Keempat 14 domir akan disandarkan kepada isim zahir, namanya mudhaf, mudhafun ilaihi. Astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.